Abu. Hey, no, if you want to achieve things, you must have an aim, clear aim. Those people who achieve things, they have a very clear aim. Do you have that clear aim? If you don't have, you will never become successful. Or too many aims. What make people doesn't achieve too many aims? Okay, that's a A. B, no point you have aim, you must believe in the aim. A lot of people have aim. Can you be a millionaire? Can. 3 days, go to the workshop, pay $4,000-5,000. No, oh, can. After that, go coffee shop. Sit down with your friends. Can or cannot? I also don't know. No belief. No, you must believe in your aim. Very important. You know, when I don't know how I'm going to make it, but the intention, the belief is so strong, I want to make it happen. And that's one of the things how our brain helped me to get whatever I want. You know, and that's C. What is C? Courage. Courage to fail, courage to make mistake, courage to be different, courage to let people say you are stupid, courage let people laugh at you. It's okay. Let them laugh first. So many people who laugh at me now, not now lah. Now they laugh, I still okay because they pay me. Those days, those people laugh at me, today, they very malu, you know, they very shy to see me, you know. Sometimes they know money, I quiet I give, you know. Because I know they're very struggle, all good friend, no. You understand? So courage to be different. Business, courage to be different. Everybody walk like that, After this you walk out, you walk like that. Different. Then only people watch you. Wow, this guy different. So C. And D, what is D? Do it until you get it. Do it until you get it. But when you do it, don't just blindly do the same thing again and again. If you do one thing, doesn't happen, it's okay. You maybe change the people that you work with, change the business you might be in, change the customer that you are targeting, or maybe change the way that you do business. You know, things like that. But you keep on doing until you get it. That's a formula that I use in my life. So now the untuk selamat pagi, salam sejahtera kepada semua. Selamat pagi, salam sejahtera kepada semua. Saya ingin mengucapkan Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam. Dalam segala aspek kehidupan kita, salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alright, pertama-tama kita bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama right hari ini, dapat bangun, dapat menyerup udara yang segar, kita dapat masih lagi dalam keadaan yang okey walaupun kata orang tu adalah berlaku banyak benda-benda seperti yang sedang berlaku. Ada yang tak boleh pergi kerja, ada yang terpaksa duduk rumah, ada yang tak boleh keluar, ada yang terpaksa berada di hospital dan macam-macam. Banyak musibah mungkin berlaku, tapi macam ustaz saya cakap, jangan cerita pasal musibah, sebaliknya kita cerita pasal nikmat yang Allah dah bagi pada kita. Apakah nikmat yang telah Allah bagi pada kita? Alright, hari-hari kita bangun, kita dapat senyum, kita dapat tengok, kita dapat menyedut udara, kita dapat makan, kita dapat minum, kita dapat duduk tak kena hujan. Semua benda-benda ni adalah nikmat. Jadi kita perlu banyak bercerita pasal nikmat daripada kita bercerita pasal musibah-musibah yang berlaku pada kita. Jadi ini menunjukkan kita adalah orang yang lebih bersyukur. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki untuk sentiasa dalam keadaan bersyukur. Mudah-mudahan segala nikmat Allah tu kita sentiasa ulang-ulang supaya kita ingat yang kita telah dapat banyak nikmat. Alright.
seperti biasa apa kata, kalau kita pada pagi ini kita terus mula buat kita beristighfar. Alright, kita sama-sama beristighfar, mudah-mudahan Allah akan rahmati, right? Allah akan rahmati kita. Alright, kita mula beristighfar. Alright, kita beristighfar dengan apa kata orang tu, kita share kepada adik-adik kenalan kita live ni. Alright, jadi kita mulakan dengan astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Alright, kita berkongsi pada kenalan kita, mudah-mudahan mereka juga dapat bersama-sama dengan kita, insya-Allah. Right? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma ajirna minan nar. Alright, so kita dah mula at least 10 lah kan, tak apa. Sebenarnya tak perlu berkira pun, banyak mana pun kita boleh buat benda tu. Kita boleh beristighfar banyak mana yang kita mampu, banyak mana yang kita boleh, insya-Allah. Alright. So kita teruskan dengan benda ni, insya-Allah. Dan terus apa kata kita juga buat satu lagi benda yang Abang Abu suka, iaitu love. Tekan love banyak-banyak kepada adik-adik yang mungkin first time datang tengok Abang Abu ni, dia cakap apa benda lah dia ni kan, nak love. Tapi itulah yang saya suka, kita tekan love. Tapi sambil kita tekan tu kita cakap apa? Cakap alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kita tekan banyak-banyak alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tekan banyak-banyak love tu. Setiap banyak love tu, setiap banyak benda tu lah yang akan kita perolehi sebagai kebaikan, insya-Allah. Alright, hari ni hari yang sangat cerah juga. Tadi ada hujan, dia sekejap turun. Dia turun dekat depan ni. Lepas tu dia dah okey balik, dan sekarang masih lagi dapat kita lihat orang sedang berjoging di luar sana. Alright. Bagaimana anda pun jogging, kaki jogging boleh jogging. Kalau kaki yang tak suka jogging, boleh berjalan lah. Macam Abang Abu ni tak suka jogging, suka jalan. Dulu main bola pun, aduh, masa jogging tu paling macam berat sangat lah nak buat kan. Tapi saya juga kadang-kadang tengok ada orang ni dia boleh jogging, ada yang masuk marathon apa tu semua. Saya kadang-kadang tak faham tau melari ni macam mana. Mungkin ada something yang interesting. Saya tak tahu, sebab saya bukan orang yang suka lari. Alright, kita juga nak berikan kedatangan istimewa kepada semua yang hadir pada hari ini. Belum ada lagi yang buat apa-apa komen, tapi kita bagi tepukan kepada yang sudah pun yang datang pada hari ini pagi. Kita ada Ayu Asi dekat sini. Kita ada juga ada Linda Wati. Kita ada juga Ayu Destri, Nurzana M. Nasir. Apa khabar semua, dan apa kata hari ni Abang Abu nak tanya satu soalan. Tapi soalan ni sebagai satu pembuka lah, kita cerita benda ni kan. Sebab awak ni kan, semua orang mandi betul. Siapa yang mandi dia suka air sejuk, air suam dan air panas? Mana satu? Awak ni mandi, awak suka mandi air sejuk ke mandi air panas? Mandi air sejuk ke mandi air panas? Saya nak tahulah ni hari ni punya soalan, kata orang tu seorang lah nak tahu-tahu, seorang kepo. Soalan kepo saya hari ni, saya nak tahu awak ni suka mandi air panas ke mandi air sejuk? Macam Abang Abu ni dululah masa kecil-kecil memang kita tak ada kan main sejuk.
Tapi selepas benda apa tu, benda Allah yang panas tu, yang heater tu kan, bila benda tu dah ada, sekarang saya macam memang nak mandi panas. Saya pun tak tahu. Right? Jadi saya nak tahu juga dengan anda di luar sana yang hari ini datang kan, sebab dalam ilmu wang dunia akhirat. Kita nak bercerita pasal ilmu wang dunia akhirat setiap hari jam 9 hingga 10. Tapi soalan pertama saya nak tengok, apakah awak suka mandi air sejuk ke mandi air panas? Mandi air panas. Kita nak tengok siapa yang macam Abang Abu suka mandi air panas. Saya tak reti lah. Macam bukan tak reti, tapi ada juga kadang-kadang saya pergi tempat yang tak ada air panas tu, saya terpaksa pakai air sejuk. Aduh, memang sejuk gila lah kan. Alright, Ayu Asri dia cakap tengok cuaca. Okey. Tengok cuaca. Waalaikumsalam Nurzana. Waalaikumsalam. Alright, Syira Nasudin. Apa khabar Syira? Dan kita ada Saidatul Hadijah Abu Sama. Dia cakap panas sebab asma. Dok suruh mandi air panas kalau pagi sangat. Okey, air panas Alright, okey. Saya pun suka air panas sebab saya tak tahulah, saya dah biasa dengan air panas pula kan. Kalau tak ada air panas macam rasa macam menggigil babe. Dia macam tu. Kadang-kadang kalau air panas ni saya boleh mandi dengan selesa. Kalau air sejuk ni aduh, sampai kita nak start daripada kaki bawah kesejukan, lepas tu baru kita mandi kan. Jadi saya nak tahu, soalan kepo hari ni, awak suka mandi air panas ke air sejuk? Jawab komen saya ni. Assalamualaikum selamat hari yang sangat sedih kerana kehilangan ahli keluarga. Mohon doa daripada kawan-kawan, hadiahkan Fatihah kepada almarhum Arba'in bin Mukri telah kembali kepada penciptanya. Allahu akbar, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Waalaikumsalam Rosita. Jadi marilah kita sama-sama kita bacakan surah Fatihah kepada salah seorang daripada adik-beradik kita ni mudah-mudahan ruh Amin tadi ruh Amin siapa tadi? Muhammad. Yes, almarhum Arba'in akan Allah rahmati. Jadi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alright, salam takziah kepada Rosita. Alright, sambil-sambil tu itulah kehidupan kehidupan ni something yang fragile. Kita pun tak tahu bila kita akan dipanggil untuk bertemu dengan Allah. Jadi kita sentiasa dalam keadaan bersedia dengan sentiasa memikirkan akan kebaikan yang telah Allah bagi pada kita. Kita lupakan segala mungkin musibah-musibah ataupun ujian yang diberikan. Pastinya ada kebaikan untuk kita. Jadi kita sentiasa jangan sedikit pun risau pasal apa yang musibah tu datang. Tapi sebaliknya kita fikirkan, kita sentiasa bersyukur dengan nikmat yang pastinya lebih banyak daripada ujian-ujian yang kita terima. Alright, pastinya. Saya sangat pasti apa yang Allah bagi sebagai nikmat tu sangat-sangat besar dan tak boleh menandingi. Maksudnya ujian-ujian ni semua tak boleh menandingi apa nikmat yang Allah tak bagi. Jadi sentiasa dalam keadaan ceria, sentiasa dalam keadaan yang bertenaga, sentiasa dalam keadaan senyuman. Kerana senyuman ni adalah satu yang luar biasa untuk anda. Alright. Okey, kita ada juga Gaya Ahmad di sini. Gaya Ahmad, terima kasih Kak Gaya daripada Singapura. Jadi soalan saya masih ada yang belum jawab dekat sini. Saya nak anda jawab. Alright, apa jawapan anda adalah sekiranya awak mandi, awak suka mandi air sejuk ke mandi air panas? Tu je soalan kepo saya pada hari ni. Saya nak tahu juga soalan kepo ni, berapa ramai yang sebenarnya suka mandi air panas. Alhamdulillah, terima kasih dan kawan-kawan hadiahkan Fatihah dan doanya. Alright. Okey, jadi siapa nak mandi air panas atau mandi air sejuk? Yang mana satu? Siapa suka mandi air panas? Saya suka mandi air panas. Ataupun kalau memang suka mandi air sejuk, saya suka mandi air sejuk. Macam Ayu tadi dia cakap, saya terpulang pada keadaan cuaca. Kalau cuaca sejuk, panas. Kalau cuaca panas, dia mandi air sejuk. Alright, Fazrul, terima kasih kerana hadir. Kita nak bagi tepukan kepada semua yang datang pada hari ini untuk bersama-sama dengan Abang Abu. Dan apa kata kita ambil peluang untuk share? Alright, saya nak anda share kepada kawan-kawan. Watch party pun boleh. Saya pun nak tengok macam mana orang tekan watch party dan benda tu bermain di Facebook mereka. Tekan watch party atau tekan share. Alright, tekan share dulu dan seterusnya jangan lupa untuk tekan love banyak-banyak. Tekan love banyak-banyak. Tekan love banyak-banyak. Alright.
Tekan banyak-banyak love, mudah-mudahan kita akan sentiasa Allah rahmati. Alright, okay. Sebab ada yang nak saya bantu diorang pula. Aku nak tengok, aku tengah live ni. Tengah live. Alright. Okay. Saya suka mandi air sejuk. Okay, air panas gaya Ahmad, air sejuk. Air panas gaya Ahmad. Saiful Ridwan dia cakap air sejuk. Okay. Saya sejuk tak boleh lah. Dulu memang okay, tapi semenjak macam dah biasa dengan air panas, bila nak mandi air sejuk ni rasa macam sejuknya dia macam tu. Kan? Tapi kadang-kadang terpaksa juga, ada tempat saya pergi tak ada heater, tak ada apa kan, terpaksa lah saya macam mandi air sejuk juga. Alright. Okay, kita berada pada hari 21, 22 hari bulan hari ni. Cepat masa berlalu dengan begitu pantas. Dan hari ini Abang Abu pastinya akan berkongsi dengan anda satu lagi otot yang kita akan ceritakan, otot keempat sebentar lagi. Tapi apa-apa pun kita teruskan dengan tekan love banyak-banyak, tekan share banyak-banyak. Mudah-mudahan orang juga dapat bersama-sama dengan kita. Alright, air sejuk ni cuci mata je Abang Abu. Okey, air sejuk cuci mata je. Betul. Sama macam aku, air sejuk ni wuduk semua air sejuk kan. Tapi mandi air panas babe, saya pun tak tahulah. Samalah kita Fazul. Alright, Lukla Nafu, kau suka air panas ke air sejuk? Mandi air panas ke air sejuk? Abdul Hakam, kau ni suka air panas ke air sejuk? Cuba cerita dekat kita orang, suka air panas ke suka air sejuk? Kita nak tahu, hari ni kita nak tengok berapa ramai yang suka air panas, suka air sejuk. Mandi, siapa suka mandi air panas dan siapa suka mandi air sejuk? Kita ada Meher Sofian. Awak suka mandi air panas ke mandi air sejuk? Kita nak soalan kepo ni dijawab, dan tekan love banyak-banyak. Teruskan tekan love sambil Alhamdulillah bertasmih, bertahmid, semualah awak buatlah. Subhanallah boleh, Alhamdulillah boleh, Allahu Akbar boleh. Right, subhanallahul azim wa bihamdi, subhanallahul azim wa bihamdi, subhanallahul azim wa bihamdi, subhanallahul azim wa bihamdi. Itu ustaz saya cakap, kalau sekali cakap benda tu, satu pokok kurma telah ditanam oleh malaikat dekat syurga. Dahsyat babe. Jadi kita banyakkan berzikir kepada Allah. Siapa yang hari ni belum baca Quran? So ambil Quran tu, bacalah satu helai kan. Satu helai pun tak apa, kita baca dengan satu helai. Lepas tu kita cuba faham. Alright, sambil tu tekan love banyak-banyak. Jangan lupa untuk tekan love, tekan share banyak-banyak. Hari ni kita nak berbincang pasal fitness kewangan, okay, dalam ilmu wang dunia akhirat. Alright, dan hari ini adalah otot yang keempat. Kalau ada follow dengan Abang Abu setiap hari, hari ini adalah follow hari keempat, otot yang keempat, yang saya akan bagi 3 urat dia untuk kita betulkan. Kalau ikut selama 3 hari ni, awak pasti akan dapat sesuatu yang something interesting untuk kita kerja. Sebab kadang-kadang kita tak tahu apa yang perlu aku buat untuk aku memantapkan keadaan kewangan aku. Kalau fitness tu tak apa, kita pergi nak bicep, adalah dia punya training untuk bicep. Kalau nak naikkan dada, kita adalah benda-benda yang kita buat. Sama juga dengan kewangan ni, tapi ramai orang tak tahu apa yang nak kita mulakan. Sebab tu Abang Abu siapkan benda ni, alright, untuk anda bersama-sama dengan Abang Abu. Saya bagi 3 je lah, of course kan. Nak lebih terpaksa dapatkan package ni yang saya sebenarnya nak lancarkan pada bulan Januari 2021, Januari 2021 saya nak launch. Tapi saya nak bagi kata orang tu promosi untuk 2 bulan ni. 2 bulan ni saya nak marketkan benda ni supaya ramai orang dapat dengan harga yang lebih murah. Alright, lebih murah. Dia ada package dia, awak boleh pergi sini bang. Mana tadi? Saya nak tengok. Tekan link tu, dia ada tapi boleh dah dapat tahun ni. Tahun ni dah boleh dapat dah. Dapatkan dengan harga yang special. Kalau tahun depan dah 197.99, 199. Tapi sekarang kita just bagi dengan harga RM97 sahaja. Bagi 100 orang, siap dengan DVD saya bagi, siap dengan buku ni, siap dengan package. Dia datang dengan package lah. Kan, package dia datang dengan package ni. Datang dengan package ni sekali, dengan buku ni, dengan lagi satu DVD juga saya nak bagi secara percuma. Alright, kita bagi konten tu dalam video juga. Alright, so bagi yang berminat bolehlah dekat sana. Tapi apa kata kita mulakan dengan soalan
kepo tadi, awak suka apa? Awak suka mandi air apa? Air panas ke sejuk? Itu soalan pertama. Dan juga sekarang saya nak open pada anda untuk tanya soalan-soalan mengenai kewangan pada Abang Abu sebelum kita masuk ke otot yang keempat sekejap lagi. Alright, sekejap lagi kita akan masuk ke otot yang keempat. Setelah saya tengok saya punya love ni dah capai 1,000, tapi belum lagi, sekarang baru 400 lebih, dan hari ini kita ada lebih kurang 19,000 orang penonton yang sedang melihat dan untuk mendapatkan manfaat daripada apa yang saya kongsikan ni, insya-Allah. Dan satu benda pesanan yang saya terima pada hari ini adalah sentiasa cakap, sentiasa ingat akan nikmat Allah yang banyak tu, sentiasa mula bercakap pasal nikmat dan jangan sedikit pun cakap pasal musibah-musibah yang menimpa kita. Alright, kita just keep on cakap benda yang baik berlaku terhadap diri kita. Nikmat-nikmat Allah yang Allah bagi pada kita, itu lebih kita cerita dan bukan musibah. Itu nasihat yang Abang Abu terima pada hari ini. Alright, dan AA, bila kelas FF45, actually bila you dah join, benda tu akan you dah boleh start. Kelas tu memang start automatic. Alright, dia automatic, dia akan start dalam email dan juga dapat video. Alright, cuma pelancaran tu saya akan buat pada Januari 2021, tapi kita dah mula get started orang yang baru. Saya lebih looking for around 100 orang untuk mulakan perjalanan tu. Jadi masa launch tu kita buat secara cantiknya. Ada result lah, kita nampak result lah, lagi best kan. Macam tu lah. Alright, tekan terus 568 571, cantik. Alright, soalan apa itu SaaS, Software as a Service, dan kasihlah example apa SaaS yang telah kita ada di Malaysia ini dan apa SaaS boleh kita mulakan sendiri. Software as a Service, saya rasa Software as a Service awak mesti mula tahu apa yang orang nak. Contohnya simple as like managing your time. You can create a software yang boleh actually like prompt you on apa yang perlu buat setiap hari. Some software yang boleh mengingatkan awak untuk buat simpanan, something like that. Simple benda yang mungkin awak perlu buat. Tapi pada Abang Abu, sebelum awak nak buat as a service benda tu, perlu tahu sama ada servis tu perlu ke tak perlu. Tak guna kita buang masa, kita buat something yang kita rasa benda tu bagus, tapi akhirnya bila kita dah buat tak guna. Jadi pada Abang Abu, pastikan apa yang nak buat tu pergi check dulu. Boleh pergi check dulu benda tu. Alright. Okey, kita ada Linda Ishak juga watching dekat sini. Linda, apa khabar Linda? Kita ada Assalamualaikum Fazrul Afzal. Alright. Sam Wiranto juga dekat sini. Tekan le banyak-banyak. Dan saya, okey, boleh Suami, aku dah jawab soalan kau. Ada tak soalan-soalan lain sebelum kita teruskan pada hari ini punya perbincangan? Semalam kita talk about riba sikit. Memang menjadi panas sikit sebab ada soalan-soalan yang mungkin saya juga perlukan jawapan daripada ustaz-ustaz dan sebagainya, insya-Allah. Alright, hari ini soalan kepo kita, mandi air panas ke air sejuk? Dan soalan pertama telah pun ditanya oleh Suhaimi. Dia tanya apa itu SaaS, Software as a Service, dia cakap. Alright, Software as a Service, pada saya mungkin semua, saya tak tahu sangat really about that. Tapi software ni pada saya adalah, kalau benda tu as a service, apa yang dia boleh menyelesaikan masalahku? Apa software ni boleh menyelesaikan masalahku? So kalau kita nak involve, nak buat sendiri, maka first pada saya kita perlu dapatkan apakah masalah-masalah yang manusia ni perlu selesaikan, dan kalau ada software boleh menyelesaikan benda tu, apa software yang boleh aku buat? Mungkin tanya soalan macam tu, awak dapatlah jawapan. Siti Zura, Assalamualaikum. Waalaikumsalam AA. Khabar baik AA. Alright, okay. So ada tak apa-apa soalan sebelum kita masuk pada bab hari ini? Sambil tu tekan share kepada ramai member-member, biar ramai datang hari ini juga untuk dapat something yang interesting daripada Abang Abu, insya-Allah. Alright. Otot yang keempat kita akan bincangkan, otot yang keempat selepas tanya soalan. Saya perlukan at least 1-2 soalan untuk saya get back kita punya energy. Saya kalau dapat soalan ni seolah-olah dapat makanan tau, dapat makanan untuk Abang Abu. Saya nak makanan minda saya. Apa makanan minda saya? Makanan minda saya soalan awak. Soalan. Saya ada saya ada screwdriver. Alright, kalau anda tanya soalan, nanti bila kita jumpa Abang Abu nanti, awak boleh minta salah satu benda ni. Alright, kita ada
benda yang saya rasa macam orang suka, minat sangat dengan benda-benda macam ni. Alright, okay. So soalan, saya tak nak cerita banyak lagi. Soalan, saya nak adik-adik saya kat sini tanya soalan. Alright, jadikan sesi ni sesi yang sangat hangat dengan soalan-soalan supaya abang boleh dapat jawab. Dan juga bagi pandangan, dan juga daripada soalan anda saya juga dapat belajar sesuatu. Jadi saya nak awak jadikan sesi kita kat sini soalan, tanya soalan. Saya nak screwdriver nanti awak bila COVID dah habis, MCO ni dah tak ada, bila kita dah ada program, masa tu awak boleh dapatkan benda ni. Alright, especially yang terus nak bersama dengan Abang Abu. Alright, saya juga nak bagi tahu selepas ni kita akan masuk ke otot yang keempat pada hari ni. Dan dalam DIY ni, setiap hari saya nak share satu otot, tapi saya bagi 3 je saraf sebab lebih 10 saraf. Maksudnya ada 100 saraf-saraf kewangan yang perlu kita betulkan dengan mengikut kaedah ni. Dan saya memang nak launch ni on 2021, tapi bagi anda yang mungkin berada di sini boleh dapatkan sekarang dengan harga yang special sangat, sebab program ni akan awak boleh start selepas awak dapatkan benda ni, awak terus dapat email-email untuk memulakan perjalanan ni. Di samping tu juga awak akan dapat sebagai package. Alright, dan package ni murah sekarang, saya bagi RM97 tak silap saya, dan harga sebenar RM299 yang kita akan launch dengan harga RM199. Alright, okey, bagi anda yang berminat awak boleh je dapatkan detail-detail nanti. Alright, boleh je WhatsApp kat sana dan awak boleh dapat detail, insya-Allah. Alright. Okey, bagi anda yang ada soalan, apa kata kita tanya soalan. Alright, saya nak soalan, macam mana nak atasi bila down AA. Alright, bila kita down, kita ingat balik nikmat yang Allah bagi pada kita. Kita ingat balik betapa Allah ni sayang pada kita. Allah tak pernah kata orang tu boycott kita. Allah bagi walaupun kita ni tak pernah buat yang baik. Bukan buat yang baik, maksudnya kita ni banyak kesilapan yang kita lakukan, tapi Allah masih beri. Jadi bila kita down, sentiasa ingat macam mana nikmat yang Allah bagi pada kita. Kita mula bersyukur dan kita upkan balik diri kita yang tengah down. Ataupun buat macam ni, 1, 2, ha! 1, 2, ha! 1, 2, ha! Bila kita down, kita terus ha! Naikkan satu, kita bagi satu, kata orang tu, energi yang datangnya daripada dalam. Dan ingat balik, like, kehidupan kita ni sementara, dan apa yang kita boleh buat sebelum kita mati ni, agar kematian kita ni akan bawa kita masuk syurga, ataupun benda-benda yang boleh kita lakukan untuk masuk syurga. Jadi bila kita down, kita terus ingat, kalau aku mati esok, boleh tak aku masuk syurga? Kalau tak boleh, apa yang baik benda aku buat? Benda yang baik yang boleh aku buat sekarang ni. Kita mula naikkan balik semangat. Okey, telefon orang-orang yang mungkin positif kat kita. Cuba baca benda-benda yang positif. Benda-benda macam ni. Bukan kita duduk down. Dan bila kita ditimpa satu musibah, terus cepat-cepat ingat pada nikmat Allah. Banyak sangat nikmat Allah yang Allah bagi pada kita yang mungkin kita terlupa. Jadi sebab tu tak perlu down. Alright, bila kita down, cepat kita fikirkan nikmat yang kita dapat selama ni. Alright, kita bersyukur, dan mudah-mudahan dengan nikmat, dengan rasa syukur tadi, Allah akan bagi kita energi balik. Alright, dan kita akan dengan senang kita dapat atasi. Dan sebenarnya bila kita down ni adalah peluang untuk kita rapat pada Allah. Kita lebih kata orang tu, berdoa pada Allah, minta pada Allah. Sebab itulah Allah nak kita sentiasa ingat dan berdoa pada Dia. Jadi Dia suka kita. Bila Dia suka kita, Dia uji kita. Dengan ujian kita balik kepada Dia. Kadang-kadang kita tersasar juga kan. Alright, tekan love. Jangan duduk diam macam tu. Tekan love. Sambil tu cakap Alhamdulillah. Kita dah ada 900 lebih. Kita nak lagi sikit saja untuk capai target kita. Lepas tu kita akan mula masuk ke bab pada hari ini dalam ilmu wang dunia akhirat. Saya nak cerita pasal fitness kewangan peribadi kita, insya-Allah. Alright. Okey, dan ada soalan kat sini. Dah terlepas otot kedua dan tiga. Boleh tengok balik semalam ada punya balik, scroll balik mesti ada, insya-Allah. Who is your best partner in business that you trust most time? Family, friends and strangers. Alright, of course the best partner would be your family member. Kalau betul-betul, it definitely going to like family member ataupun friends. It can be strangers, but the point is like, dalam saya ada banyak yang saya buat. Alright, yang pertama, of course, bila kita buat dengan family, kita kena ada trust. Sebab family ni lebih trust. Kita boleh
apa kata orang tu, kita boleh biarkan benda tu dan orang tu akan take care. Macam contohnya dalam permulaan saya buat bisnes, orang adik perempuan saya tolong saya. So bila adik perempuan saya tolong saya rasa macam sangat best sangat sebab dia boleh buat semua kerja dan saya 100% trust her. So dalam perniagaan tu dialah control semuanya. Jadi saya dapat something yang best. Right? That was my best partner. Lepas tu saya juga ada kawan saya yang jadi best partner. Dalam perniagaan manpower tu, kawan maksudnya dia kawan, dia bukan stranger, dia kawan saya. Jadi dalam benda tu dia jadi best. So sebab saya kenal dia pun kenal saya dan kita daripada kecil kita dah kenal. So bila kita buat business tu dia menjadi satu best friend juga. Alright, maksudnya dia jadi best kata orang tu the best person dalam business saya tu. Dan saya juga ada buat dengan stranger, tapi stranger ni doesn't work pada saya. Pada saya doesn't work sebab kita tak kenal secara dekat. Jadi saya sebenarnya ada buat tiga perniagaan yang cuba dengan stranger, tapi dia tak menjadi yang terbaik pada saya lah. So pada saya dua benda yang terbaik adalah, satu adalah family dan juga satu lagi adalah sahabat saya, kawan-kawan yang kenal dengan diri saya. Ini adalah pada saya yang terbest lah. Alright? Boleh So saya harap Siti Zura boleh dapat sedikit maklumat daripada dia. Boleh tak? Bila kita nak mula balik bisnes dari zero macam kita baru start bisnes, boleh. Abang Abu aja dalam Biak Duit. Kalau join program Biak Duit Abang Abu yang saya sebenarnya akan berlangsung pada 1 November. Kalau awak ada memang betul-betul nak benda tu, saya rasa 1 November tu awak boleh join program ni sebab 1 November ni saya memang buat program tu 1 November. Alright, 1 November Biak Duit. Jadi saya nak, mungkin siapa tadi, Nur Hafiza awak baik, saya bagi benda tu juga November ni. Alright, sebab saya memang saya nak cepat lah, saya tak nak cerita banyak macam cakap banyak tapi tak ada action. Kita bagi action ni. Nur Hafiza, ni untuk engkau join benda ni Biak Duit. Aku ajar macam mana kita boleh start balik daripada zero. Kalau macam baru kita start, itu dalam Biak Duit. Abang Abu ajar dalam Biak Duit. Alright, jadi anda yang mungkin ada nak start, tak tahu nak start macam mana, nak mula zero ni, tak ada duit ni, macam mana saya nak start, saya tak ada idea, tak tahu nak buat apa, macam mana nak start zero ni, tak ada duit ni. Boleh. Alright, awak join program tu, insyaAllah. Definitely Abang Abu akan bagi awak macam mana boleh naik balik. Sebab tu setiap malam kan, kalau tengok malam ni pun ada, setiap malam saya akan buat Zoom class untuk diorang ni, yang ni batch yang sebelum ni. So diorang dah mula, ada yang dapat 1,000, ada yang dapat 400, ada yang dapat 600 dalam masa 3 hari saja. So dia akan mula berkembang sebab kita ada target masing-masing. Dia ada 2 track, personal dan juga group. Alright, benda-benda macam tu. Okay, Nur Syuhada, Wawan Setiawan, Rosmini Maksudi juga ada kat sini. Umizi, because they say family and business doesn't meet. What's your take to that? No, that's how you perceive it. If you perceive it that way, then it might be true for you. But some people we have done and seen, their family, they really can gel and they can move forward. It's all about how you set the rules, set the game, set the play tau. Dia bukan macam family dia tak boleh, kalau online boleh. Not necessarily. Kadang-kadang online pun tak boleh, family pula boleh kan. Maksudnya ada something yang kita kena fahamkan sebelum kita nak berniaga tadi. Kalau nak berniaga dengan family awak, dan awak kenalah bagi tahu family beberapa benda yang penting, like untuk dia orang faham apa yang buat dan sebagainya. Kalau tak bagi tahu, mungkin diorang sendiri tak faham. Jadi it is not about your family or friends, it's yourself, how you deal with it. Alright? Tapi biasanya bila dengan family ni, apa isu-isu yang akan datang adalah kita tak boleh kadang-kadang terlampau berkeras. Kerana family babe, nanti dia luka sebab. Dan biasanya apa yang berlaku dekat bisnes, kita akan bawa balik ke rumah contohnya. Dan kita akan jadi benda tu messy dekat rumah. Itu sebabnya orang tak nak business among the family members, sebab banyak kali benda-benda tu pernah terjadi dan berlaku. Jadi orang nak avoid benda tu. Tapi pada saya, it still depend on you, sebab ada juga perniagaan yang bila kita lakukan dengan family, dia lebih berjaya daripada kita lakukan dengan orang lain. Jadi it's back to you. That's my take lah. Assalamualaikum. Di Singapura hujan lebat. Alhamdulillah hujan lebat. Kat sini tadi hujan sekejap je. Dia hujan sekejap, lepas tu dia berhenti. Alright.
Afiruddin Haji Kasar dan juga Muhammad Bazli Jafar. Alright, so kita dah masuk ke, terima kasih, kita belum lagi, kita masih tunggu 1000 love tadi. Saya dah 975. Kenapa awak macam malas sangat nak tekan love? Cuba tekan love dan cakap Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Oh, awak kalau 1 jam dengan bambu, berapa banyak awak dah boleh dapat. Alright, just tekan saja. Tak salah. Dia tekan bukan untuk hanya nak bagi love pada abang pun, tapi juga nak bagi pahala pada diri sendiri. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Sambil dengar apa yang abang pun celoteh kat depan ni, awak Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Alright, Muhammad Razli Jafar dan juga kita ada Alnis Baharin juga dekat sini. Terima kasih kepada semua yang hadir dan tepukan kepada anda. Kita ada sedikit lagi untuk melepasi jangkauan 1000 ni, Alhamdulillah. Dan kita nak, dan yes, kita lagi sikit lagi. Come on, tekan terus. Jangan stop. Alright, yes. Ya, kita berjaya mencapai matlamat kita pada hari ini untuk mencapai 1000 love. Alright, dan kita ada lebih kurang 20,000 yang sedang menyaksikan Abang Abu di pentas ilmu wang dunia akhirat ni. Alright, kita ada 20,000. Oh, orang semua tengok, 20,000 dahsyat betul lah Abang Abu. Yes, dekat mata aku nampak 20,000. Kalau kau nampak 20 tu terpulang pada kau, tapi pada mata aku nampak 20,000 sekarang dah jadi 17,000. 3,000 dah pergi makan dulu, kejap lagi dia orang datang. Alright, Shah John juga ada kat sini. Shah John. Alright, saya nak just sedikit saja, sebentar saya ada call ni. Hello, Assalamualaikum. Ya bang. Ya, boleh. Yep. Okay. Oh, I see. Okay. I see. Okay. 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 Boleh. So macam mana nak saya okey je, saya nak continue pun boleh. Kalau nak awak nak, kalau dia orang rasa macam terlampau sangat, kita nak delay pun boleh. Tengok macam mana. Okay, alright. Okay, nanti saya buat lah. Boleh. Alright. Biasa. Saya kena check. Tengok dia punya berapa dia punya ni, dan kita check. Boleh insya-Allah. Alright. Okay. Waalaikumsalam. Okay, sorry sambil kita berlive kita layan telefon juga. Sebab kadang-kadang orang call kita terpaksa layan, kalau tak macam mana nanti kan, ada perkara-perkara penting. Sebab hari ni, sekarang ni banyak program yang Abang Abu terpaksa jalankan di luar daripada Selangor dan KL. Jadi nak pergi mana-mana kena buat swab test. Apa-apa nak pergi kena buat swab test. Nak pergi sana kena swab test juga. Semua kena buat. Jadi kita terus buatlah swab test untuk kita nak pastikan kita okey, insya-Allah. Alright, kita juga ada Assalamualaikum di Singapura, hujan lebat. Okey, itu biar duit Tadi Nur Hafizah awak join biar duit tu, insya-Allah awak akan rasa macam best sangat untuk bersama-sama belajar macam mana kita nak boleh start ni. Kosong ni, tak ada apa ni, tak ada idea ni. Boleh ke? Boleh. Tapi kena datang secara proper, insya-Allah. Alright. Kita juga ada kat sini Rosmini Maksudi. Assalamualaikum. Semoga boleh leave the link untuk biar duit di sini. Terima kasih. Yes. Ini ada ni biar duit link biar duit tu. Okey, biar duit, siapa yang nak bolehlah join dekat situ, insya-Allah. Alright. Bagi anda yang nak juga berserta dengan Abang Abu untuk belajar sesuatu untuk anda. Alright. Bagaimanapun hari ini kita dah masuk ke nombor 4 dalam fitness kewangan peribadi. Alright, Abang Abu nak tengok otot yang keempat pada anda sebab dah 2-3 hari kita dah masuk dan hari ini adalah hari yang keempat. Alright,
Otot keempat yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah otot yang kita panggil dia otot tampal kebocoran. Otot tampal kebocoran ataupun pelak kebocoran. Alright, kita nak pelak kebocoran ni. Alright, jadi kita nak jadikan benda ni sebagai satu pelak kebocoran. Alright, pelak kebocoran ni sebenarnya saya nak otot yang keempat dalam 10 otot yang akan kita bincangkan. Dalam otot yang keempat ni pula kita ada 10 saraf, right? Saraf dia ada 10. Tapi kita akan bincangkan 3 saraf. Alright, apa tu 3 saraf bagi anda yang first time? Saraf adalah setiap statement ataupun checklist yang Abang Abu dah sediakan untuk otot ni untuk kita mantap. Jadi kita perlu memastikan setiap urat ni dia berfungsi dengan betul, dan macam mana kita nak tengok daripada skala 1 hingga 10 apa keadaannya sekarang. Sekarang ni bila saya baca benda tu, awak mula menilai skala 1 hingga 10 apa keadaan otot ataupun urat tadi pada ketika ini. Alright. Jadi soalan yang pertama yang perlu ataupun checklist yang pertama adalah ni dia. Saya tahu dengan tepat berapa jumlah yang saya berhutang keseluruhannya. Maksudnya awak ni tahu berapa hutang awak semua sekali awak tahu. Hutang bank ke, hutang kereta, hutang, semua ni awak dah tahulah. Inilah banyak hutang yang aku dah secara, kata orang tu secara betul. Right? Secara tepat. Dia bukan agak-agak, tepat. Kalau tahu memang secara tepat awak tahu, awak dapat 10 dalam urat ni. 10 maksudnya 10 out of 10. Memang best lah. Tapi kalau awak rasa macam entahlah, aku pun tak tahu berapa hutang yang aku ada, berapa yang aku pinjam, berapa yang aku kena bayar, aku tak tahulah Bib. Kalau tak tahu maksudnya mungkin awak kosong. Alright, dalam urat tu kosong. Jadi awak kena mantapkan dia jadi 10. Apa yang perlu awak buat? Awak mungkin kena jalankan aktiviti untuk mengesan hutang awak, berapa yang awak berhutang, dengan siapa yang berhutang, mula tulis nota, letak berapa hutang awak supaya awak jelas setiap bulan berapa yang perlu awak bayar dan berapa keseluruhan hutang yang awak ada. Ini sangat penting dalam kita teruskan progress financial fitness ni, sebab kita perlu mengetahui benda-benda macam tu. Jadi itu adalah saraf yang pertama dalam otot pelak kebocoran ni. Alright, kita perlu tahu benda tu. Jadi awak sendiri akan bagi skala dia 1 hingga 10 berapa. Kalau awak 10, 10 lah. Alright, so itu yang first. Kedua, awak tengok kedua, saya mempunyai kepahaman serta sebab yang jelas tentang apa yang menyebabkan hutang saya. Ini sebabnya ramai orang yang dalam keadaan financially tak betul, sebab diorang tak tahu kenapalah diorang boleh dah ada banyak hutang tu. Apa sebab, diorang pun tak tahu. Alih-alih yang dia tahu dia ada hutang banyak. Jadi, saya nak awak mula pastikan kenapa setiap hutang ni berlaku dan apa sebab awak berhutang. Apa yang menyebabkan awak dalam keadaan hutang yang macam tu. Jadi saya nak daripada skala 1 hingga 10, awak tahu tak kenapa awak dalam macam tu. Dia tak boleh agak-agak specifically. Kalau specifically tahu, awak 10 out of 10. Kalau tak, awak 0 ke 2 ke 3 ke. Dan tugas awak adalah untuk menjadikan dia 10. Awak dah, sekarang awak tahu kenapa hutang. Saya sebab buat projek ni dia tak jadi. Saya berhutang sebab awak clear. Bila awak clear, that means awak tahu apa kesilapan yang mungkin awak lakukan, dan di situ awak boleh belajar untuk mengatasi kesilapan tu dan tak buat lagi dalam bab hutang. So itu yang kedua. Kita ada 10 tapi saya bagi 3 je, yang lain awak dapatkan. Awak kena dapatkan dengan melawat benda ni. Alright, so saya ada bagi kat atas ni. Right, kat atas ni saya dah bagi juga. Tapi kalau awak nak juga, awak boleh pergi melawat. Melawat benda ni. Okey, ni dia. Saya nak awak pergi cek dekat sini dan awak boleh dapatkan secara sekarang ni, sebab ni tahun 2021 saya nak launch, dan sekarang saya bagi pre-launch untuk 2 bulan ni, bulan 11-12, bagi yang dapatkan dengan harga RM97, harga jualan biasa RM299 dan harga pelancaran RM199. Jadi sekarang siapa yang dapat hari ini dan 10 hari yang Abang Abu akan bincang ni, 97 saja, boleh klik link ni untuk dapat meneruskan kita punya projek. Saya bagi 3 je hari ini. Dan ketiga, otot yang kita nak jaga, saraf daripada otot ketiga, iaitu otot keempat tampal kebocoran, dan saraf yang 3. Saya telah gantikan perbelanjaan mahal dan bukan keperluan yang menyebabkan saya melebihi bajet.
dengan alternatif yang lebih murah dan tiada kos. Alright, maksudnya saya sekarang dah sedar yang saya ni banyak makan kat luar. Contohnya, saya hari-hari makan dekat Starbucks selama satu hari 3 kali saya makan Starbucks. Saya dah dapat tau. Saya dah tahu kenapa saya punya kebocoran tinggi dan saya sudah ada alternatif. Sekarang saya tak minum dekat Starbucks setiap hari. Sebaliknya saya minum seminggu sekali atau sekali je sehari dan 2 kali saya bawa daripada rumah ke, ataupun saya minum yang sihat ataupun saya minum penggantinya. Saya tak minum lah Starbucks tapi saya minum Nescafe contohnya lah. Jadi saya sudah buat benda tu. Kalau anda boleh tengok mana benda-benda yang menyebabkan perbelanjaan awak tu meningkat dengan mendadak dan awak sudah mengesan dan akhirnya awak dah menukarkan benda tu. Kalau belum kesan lagi, kosong. Awak tak tahu kenapa ni aku banyak, aku tak tahu, itu kosong. Tapi kalau at least awak dah tahu, that means awak dah ada sedikit perkembangan 2-3. Dan kalau alternatif menukarkan benda lebih murah dan kos yang lebih perkataan tu yang rendah, maka awak sudah mendapat daripada 10 tu sekarang mungkin boleh bagi 8 dan sebagainya, right? Jadi inilah cara untuk kita memastikan kita meneruskan perjalanan untuk memantapkan kewangan kita, menjadikan kewangan kita ni lebih fit. Alright, itu yang sebenarnya Abang Abu bagi dalam 2, 3, 4 hari yang keempat kita dah masuk dalam fitness kewangan peribadi ni, insya-Allah. Alright, dan siapa yang nak terus dapatkan progress secara do it yourself, maksudnya dia buat sendiri, do it yourself. Alright, dia tak perlu ada coach untuk kita nak mengajar benda-benda ni. Hanya dengan melihat, menonton video yang akan datang bersama dengan benda ni. Setiap dia ada 100 video yang akan kita dapat dalam bentuk email, dan awak juga dapat buku ni, dan juga untuk kita punya tracking, tracking kita lain sikit. So kita boleh track sama ada kita dalam keadaan yang betul atau tak betul dengan hanya melihat betapa kosongnya benda ni. Alright, kalau kosong teruklah dia kita nak isikan supaya dia mantap sekali. Alright, inilah antara package yang Abang Abu dah sediakan untuk anda untuk menjadikan kewangan kita ni lebih fit. Alright, so lebih fit. Jadi itulah yang saya nak kongsikan pada hari ini. Adalah hari yang keempat dalam fitness kewangan, ilmu wang dunia akhirat. Dan apa-apa pun yang kita buat dalam segala benda yang berlaku ni, kita balik kepada Allah, kita terus mula fikirkan banyak kebaikan, banyak benda-benda yang Allah bagi, nikmat-nikmat yang Allah bagi tu kita perlu sentiasa fikir, sentiasa berterima kasih, sentiasa dalam keadaan yang gembira kerana kita diberikan nikmat oleh Allah Taala. Walaupun mungkin ada musibah-musibah yang menimpa, tak perlulah kita perkatakan, tak perlulah kita memperbesar-besarkan benda tu, sebab lebih banyak nikmat yang telah Allah bagi, maka kita terus cakap nikmat-nikmat Allah bagi. Alright, so itu sajalah saya rasa hari ini. Kita ada siapa ni? Alright, dah. Okay, alright, kita ada Assalamualaikum di Singapura. Okay, Assalamualaikum. Okay, boleh. Macam mana nak steal energy macam Abang Abu? Alright, mana ada energy ni, Allah yang punya. Kita tak ada energy, kita tak ada sikit pun energy. Jadi kita hanya bagi orang energy, kita bagi semangat pada orang, kita beri semangat, kita beri kata-kata yang baik untuk diri kita sendiri. Kita sentiasa bagi kata-kata yang baik. Aku boleh, I can, I'm good, I'm like that, I'm the best, I'm healthy. Cakap benda-benda yang baik sebagai dia menjadi satu motivasi pada kita juga. Alright, Raza Anim juga ada kat sini. Yunus Jenny, Faizal Musa juga ada kat sini. Syamizi Zahari, Tiara Ali dan Ai Zahari juga ada kat sini. Terima kasih kerana anda semua yang telah pun bersama dengan Abang Abu. Cuma saya nak anda buat satu share benda ni biar lagi ramai orang dapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan pada hari ini dalam ilmu wang dunia akhirat. Alright, hari ini kita bincangkan otot nombor 4, iaitu otot pelak kebocoran, dan saya kongsikan 3 saraf yang perlu dibetulkan. Bagi 7 saraf dan juga lagi 10 otot bersama dengan 100 saraf ada di dalam ni untuk kita memperbaiki, dan sebagai permulaannya, sebagai dia punya starter of the engine untuk 10 hari yang daripada 4 hari yang lepas sampailah lagi 6 hari ni, Abang Abu akan bercerita mengenai benda-benda macam tu. Right? So itu sajalah daripada Abang Abu. Saya harap anda terus dapat dapat bersama terus dalam kita punya program ini. InsyaAllah mudah-mudahan dia akan memberikan kita rahmatnya. Alright, dapat kita bersama-sama mempelajari banyak perkara-perkara baik. Jadi bagi anda yang tak nak terlepas peluang untuk dapatkan pada harga 97 sahaja
cepat-cepat tengok link ni, dia tekan dekat link ni dan terus daftarkan diri ataupun terus beli supaya anda akan masuk dalam list financial fitness tu, dan kita akan mula memberikan anda video-video dia. Akan bermula pada 1 nanti, tapi email akan mula start, tapi video-video akan bermula pada 1 Januari 2021. Alright? Alright, boleh. So saya harap itu sajalah dapat saya bersama dengan anda semua. Sudah 9.56. Ada tak apa-apa soalan yang awak nak tanya? Kalau ada soalan yang tanya, boleh dipersilakan. Apa soalan yang awak nak tanya, boleh kita bagi pada anda apa yang awak nak. Tu dia. Alright, adakah soalan-soalan yang awak nak? Kalau anda nak soalan, boleh tanya saya sekarang juga, supaya awak boleh dapatkan dapatkan link untuk terus join lah. Siapa yang nak join, terus boleh join, insyaAllah. Okay, Invest Wahid. Okay, Wahid pada Abang Bu is Wahid saya memang ada letak dalam Wahid. Pada saya, that is adalah sebagai satu bentuk simpanan untuk saya. Dia macam simpanan. Untuk Abang Abu, benda tu macam simpanan. So dia macam simpanan. So quite straightforward lah untuk saya. Alright? Yes, saya di-invest dalam Wahid, tapi as a simpanan konsisten. Duit lebihan saya masuk. Duit lebihan dalam online punya benda, duit lebih sen-sen, satu hari ada lebih 1-2 ringgit, kompor-kompor kita masuk dalam benda tu. So itu yang saya buat, insyaAllah. Alright? So ada lain-lain soalan ke nak tanya? Kalau ada soalan nak tanya, boleh. Kalau tak, insyaAllah kita nak say goodbye, bye-bye untuk anda semua. Alright, Nur Rafiuddin Afiq juga dekat sini, dan Zaitun, dan tolong saya untuk terus tekan love dan juga tekan share kepada rakan-rakan anda. So itu sajalah daripada Abang Abu. InsyaAllah kita akan berjumpa dalam esok hari dalam segmen Ilmu Wang Dunia Akhirat. Setiap hari jam 9 pagi hingga 10 pagi Abang Abu berkongsi dengan anda pelbagai perkara-perkara mengenai kewangan, dan pada 10 hari yang akhir ni kita lebih tumpukan pada fitness kewangan, insyaAllah. Alright, so itu saja daripada Abang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best